Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Siti Fatimah binti Abdul Rahman dari Institut Kefahaman Islam Malaysia. Tajuk kertas kerja saya ialah anak-anak LGBT penerimaan keluarga dalam Islam. Pembentangan kertas kerja ini akan merangkumi 6 perkara iaitu pengenalan, ulasan kajian lepas, metodologi, analisa data, dapatan kajian dan perbincangan serta kesimpulan. The Travel Project pada tahun 2019 menganggarkan lebih dari 1.8 juta LGBTQ di usia 13 hingga 24 tahun di Amerika Syarikat pernah mempertimbangkan dengan serius untuk membunuh diri pada tahun sebelumnya. Kajian di Barat menunjukkan bahawa penerimaan keluarga amat penting dalam menentukan kesejahteraan golongan LGBT ini. Penerimaan keluarga bermaksud keluarga menerima anak-anak LGBT mereka, menyokong, mengurangkan risiko dan mempromosikan kesejahteraan anak-anak itu. Untuk meningkatkan penerimaan keluarga terhadap anak-anak LGBT, Family Acceptance Project atau FAP telah mengeluarkan satu garis panduan untuk keluarga yang menyenaraikan tingkah laku yang boleh meningkatkan dan yang boleh mengurangkan risiko anak-anak LGBT untuk mendapat masalah kesihatan fizikal dan mental. Kertas kerja ini akan melihat secara terperinci garis panduan tersebut dari perspektif Islam bagi menilai sama ada keluarga Muslim boleh atau tidak boleh menggunapakai garis panduan tersebut. Dari segi kajian lepas, terdapat banyak kajian mengenai LGBT di Malaysia dalam pelbagai bidang. Antara yang terkini ialah kajian mengenai kecenderungan membunuh diri dalam kalangan gay dan lesbian, kajian mengenai LGBTQ memanfaatkan Twitter sebagai ruang selamat untuk menunjukkan diri mereka, juga kajian mengenai media sosial sebagai hidden world untuk golongan lesbian. Malaysia tiada data yang tepat mengenai jumlah LGBT ini. Ada sedikit data tentang bilangan gay di Malaysia, bilangan transgender dan ada data mengenai akses kepada media sosial lesbian tadi yang meningkat 5 kali ganda. Walaupun kebanyakan golongan LGBT di Malaysia ini masih menyembunyikan identiti mereka yang sebenar, satu hari nanti akan ada di antara mereka yang berterus terang dengan ibu bapa dan keluarga mengenai identiti ataupun orientasi seks mereka. Bagaimanakah ibu bapa Muslim perlu berhadapan dengan pengakuan seperti ini? Dalam keadaan Islam melarang keras amalan hidup LGBT, bolehkah ibu bapa Muslim menerima saranan-saranan FAP ini? Sebagai ibu bapa Muslim, apakah tindak balas yang wajar dalam berhadapan dengan anak-anak LGBT? Dari segi metodologi, kajian ini merupakan satu kajian kualitatif yang menggunakan kaedah analisa kandungan. FAP telah menyenaraikan 2 set tingkah laku ibu bapa terhadap anak-anak LGBT. Set A adalah tingkah laku yang perlu dielakkan oleh ibu bapa, manakala set B adalah tingkah laku ibu bapa yang boleh membantu anak-anak LGBT ataupun tingkah laku yang digalakkan. Kajian ini akan melihat kedua-dua set tingkah laku ini satu persatu dan membandingkannya dengan ajaran Islam mengenai keibubapaan yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Jadual 1 merupakan garis panduan FAP yang merangkumi 2 set tingkah laku, set A dan set B. Set A adalah tingkah laku yang perlu dielakkan seperti memukul, melempang atau menyakiti anak-anak kerana identiti LGBT mereka, gangguan lisan atau menggelar mereka dengan gelaran buruk kerana identiti LGBT itu. Seterusnya ialah meminggirkan anak LGBT dari keluarga atau aktiviti keluarga,
Perlu dielakkan juga ialah perbuatan menghalang capaian anak-anak kepada rakan-rakan, acara-acara dan sumber-sumber LGBT. Perlu dielakkan juga perbuatan menyalahkan anak apabila mereka didiskriminasi akibat identiti LGBT mereka. Perlu dielakkan juga memberi tekanan agar anak-anak itu menjadi lebih atau kurang maskulin atau feminin. Perlu dielakkan juga memberitahu anak bahawa Tuhan akan menghukum mereka kerana mereka gay. Perlu dielakkan juga perbuatan memberitahu anak bahawa mereka atau rupa paras mereka atau perbuatan mereka memalukan ibu bapa dan keluarga. Dan akhirnya perlu dielakkan daripada menyuruh anak-anak merahsiakan identiti LGBT mereka dan tidak membenarkan mereka bercakap dengannya. Jadi ini adalah set tingkah laku yang perlu dielakkan menurut FAP. Set B adalah tingkah laku yang digalakkan, ya. Pertama, ibu bapa digalakkan bercakap dengan anak-anak mereka mengenai identiti LGBT itu. Ibu bapa digalakkan menunjukkan kasih sayang apabila anak-anak memaklumkan atau apabila ibu bapa mengetahui identiti LGBT anak-anak mereka. Ibu bapa digalakkan menyokong identiti LGBT anak mereka walaupun ibu bapa tidak selesa. Ibu bapa digalakkan menyokong anak apabila anak-anak menerima layanan buruk daripada masyarakat. Ibu bapa digalakkan memastikan ahli keluarga yang lain menghormati anak LGBT itu. Ibu bapa digalakkan membawa anak-anak ke organisasi atau acara LGBT. Ibu bapa digalakkan bercakap dengan ketua agama dan bantu komuniti agama anda menyokong golongan LGBT. Ibu bapa digalakkan menghubungkan anak LGBT itu dengan LGBT dewasa yang boleh dijadikan contoh mengenai pilihan-pilihan masa hadapan yang terbuka untuknya. Ibu bapa juga perlu mengalu-alukan kehadiran kawan-kawan atau pasangan LGBT anak-anak mereka ke rumah. Ibu bapa digalakkan menyokong penampilan gender anak-anak mereka dan ibu bapa digalakkan untuk percaya bahawa anak LGBT anda boleh memiliki masa depan yang membahagiakan sebagai LGBT dewasa. Jadi ini adalah the do's and the don'ts yang disarankan oleh FAP untuk ibu bapa yang memiliki anak-anak LGBT. Okey, jadual 2 menyenaraikan satu persatu tingkah laku tadi dari perspektif Islam. Misalnya, kalau kita lihat saranan agar ibu bapa mengelakkan dari memukul, melempang atau menyakiti anak mereka kerana identiti LGBT itu, ini memang Islamik kerana Islam tidak menyuruh kita mengkasari anak-anak. Begitu juga ya, gangguan lisan ataupun menggelak anak-anak dengan gelaran buruk adalah dilarang. Ini juga ajaran Islam ya, kerana kita tidak boleh menggelak orang lain dengan gelaran yang buruk. Begitu juga saranan ketiga agar ibu bapa mengelakkan dari meminggirkan anak-anak LGBT dari keluarga dan aktiviti keluarga, ini juga Islamik. Kemudian saranan untuk menghalang saranan agar ibu bapa mengelak dari menghalang anak-anak mendapat capaian kepada rakan, acara dan sumber LGBT, ini tidak Islamik. Jadi dalam jadual 2 ini, setiap satu saranan itu telah dinilaikan berdasarkan kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah mengenai keibubapaan Islami, dan jelas bahawa dari jadual 2 ini bahawa tidak semua saranan FAP itu selari dengan Islam dan tidak juga semuanya bercanggah dengan Islam. Jadi ada saranan yang Islamik yang boleh kita guna pakai dan ada ajaran yang bercanggah dengan Islam yang perlu kita gugurkan.
Hasil analisa tadi membawa kita kepada dapatan kajian iaitu jadual 3. Jadual 3 merupakan garis panduan untuk ibu bapa Muslim dalam berhadapan dengan anak-anak LGBT. Dari segi itu, antara tingkah laku yang digalakkan ialah menunjukkan kasih sayang apabila mendapat tahu mengenai identiti LGBT mereka, bercakap dengan anak-anak mengenai identiti LGBT mereka, memastikan anak berpakaian dengan dan bertingkah laku seperti identiti gender asal mereka, memastikan ahli keluarga yang lain menghormati anak LGBT itu, memberi sokongan kepada anak apabila mereka menerima layanan buruk dari masyarakat dan menghalang anak untuk bertemu rakan-rakan LGBT mereka atau pergi ke acara-acara LGBT dan mendapat capaian kepada sumber-sumber yang mempromosi LGBT. Manakala, tingkah laku yang perlu dielakkan ialah menyakiti anak-anak, menggelar mereka dengan gelaran yang buruk dan meminggirkan anak-anak. Begitu juga perlu dielakkan menyokong identiti LGBT anak-anak dan menyokong penampilan gender mereka. Seterusnya, ibu bapa perlu mengelakkan dari menyalahkan anak apabila mereka didiskriminasi. Ibu bapa perlu elakkan dari mengalu-alukan kehadiran kawan-kawan atau pasangan LGBT anak-anak ke rumah. Ibu bapa juga perlu mengelakkan membawa anak ke organisasi atau acara LGBT. Begitu juga ibu bapa perlu mengelakkan dari menghubungkan anak LGBT dengan LGBT dewasa yang boleh dijadikan contoh. Ibu bapa juga tidak perlu bercakap dengan ketua agama atau membantu komuniti agama kita untuk menyokong golongan LGBT, dan ibu bapa tidak perlu percaya bahawa anak LGBT boleh memiliki masa depan yang membahagiakan sebagai LGBT dewasa. Jadi hasil daripada analisa tadi, wujudlah jadual 3 ini. Secara ringkasnya, garis panduan untuk ibu bapa Muslim dalam berhadapan dengan anak-anak LGBT adalah seperti berikut yang merangkumi 6 perkara. Pertama, apabila mendapat tahu mengenai identiti LGBT anak-anak, tunjukkan kasih sayang, bukan dengan memukul mereka, melempang mereka atau membuang mereka. Kedua, bercakaplah dengan anak-anak mengenai LGBT itu. Ingatkan mereka tentang balasan Allah apabila melakukan larangannya, beritahu anak bahawa perbuatan mereka itu memalukan keluarga, ingatkan anak untuk bertaubat dan merahsiakan perkara tersebut dengan harapan Allah menutup aib mereka dan aib keluarga. Ketiga, bagi anak-anak yang memiliki kecenderungan transgender, pastikan mereka berpakaian dan bertingkah laku seperti identiti gender jantina asal mereka. Keempat, pastikan ahli keluarga lain yang mengetahui perkara ini menghormati anak LGBT itu. Adalah diharapkan dengan kasih sayang, penghormatan dan peluang yang diberikan dalam lingkungan keluarga, anak-anak LGBT itu berjaya dipulihkan dan kembali menjalani kehidupan yang normal. Kelima, beri sokongan kepada anak tersebut apabila mereka menerima layanan buruk di luar rumah. Dan akhirnya yang keenam, hentikan hubungan anak-anak itu dengan dunia LGBT mereka, kerana dalam Islam aspek pergaulan ini amat penting. Kawan-kawan itu amat penting, jadi kita kena hentikan hubungan anak itu dengan kawan-kawan LGBT mereka. Sebagai kesimpulannya, kajian ini mendapati bahawa wujud perbezaan maksud konsep penerimaan keluarga dari perspektif FAP ataupun Barat dan juga Islam. FAP atau Barat berpandangan bahawa keluarga perlu menerima anak-anak LGBT dan menyokong serta memudahkan mereka untuk mengamalkan gaya hidup tersebut. Sebaliknya, Islam berpandangan bahawa keluarga perlu menerima anak-anak LGBT tadi dengan tujuan untuk memulihkannya, mengajaknya untuk bertaubat dan kembali ke pangkal jalan dengan pendekatan Islam dan penuh kasih sayang.
Dan sebagai kesimpulannya ialah garis panduan yang disediakan oleh FAP adalah tidak sesuai untuk ibu bapa Muslim. Justru ibu bapa Muslim perlu pakai garis panduan untuk ibu bapa Muslim dalam berhadapan dengan anak-anak LGBT yang disarankan oleh kertas kerja ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.